إلى سواء السبيل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. Kita baca lepas pada ayat 27. Allah Subhanahu wa taala beritahu kenapa Allah tidak limpahkan rezeki ni selimpah-limpahnya kepada hamba dia. Tetapi semasa dunia ni ada orang miskin, ada orang kaya. Allah Subhanahu wa taala beritahu sekiranya Allah Taala limpahkan rezeki kepada seluruh hamba dia, semua orang kaya belaka, ada harta melimpah ruah belaka, nescaya manusia ni akan melampaui batas hidup atas muka dunia.
Melampaui batas. Manusia akan buat zalim. Hidup atas muka dunia, manusia akan berbalah sama sendiri. Kerana orang kaya belaka, orang ada belaka, tidak ada orang nak tunduk pada orang lain. Manusia akan berbalah sama sendiri. Dan dunia tidak akan aman lagi. Allah boleh buat, tapi Allah tidak buat. Allah bagi rezeki qadar yang dia kehendaki. Untuk uji manusia. Orang kaya bukan Allah sayang dia, tapi Allah nak uji dia. Orang miskin bukan Allah marah dia, tapi Allah nak uji dia. Kaya miskin bukan tanda semasa dunia, tapi tanda Allah sayang ataupun tidak pada satu orang. Apabila orang ni betul dengan wahyu dia, tanda orang ni orang yang Allah sayang pada dia. Apabila dia melawan wahyu Tuhan, tanda dia tidak selamat. Jadi antara sumber rezeki yang Allah Ta'ala sebut pada ayat 28, sumber rezeki kepada manusianya antaranya ialah air hujan. Air hujan ni sumber rezeki. Wa huwa alladhi yunazzilul ghaith min ba'di ma qanatu. Dan dialah Allah yang menurunkan air hujan. Al-ghaith, air hujan. Min ba'di ma qanatu, setelah mana mereka manusia ini hampa, setelah mana mereka putus asa daripada nak dapat air. Apabila air hujan tidak turun, kemarau berlaku. Sehingga ke dahsyatnya kemarau ni, pokok kayu akan mati. Dan dahsyat lagi kemarau berlaku, binatang-binatang mati, manusia mati. Sebab air tak ada. Tanah-tanah merekah. Air-air telaga kering habis. Manusia tak akan boleh reka air. Tak akan boleh. Dia hanya tunggu hujan saja. Dan yang menurunkan hujan ini Allah. Apabila Allah sekat air hujan daripada langit tak turun, air dalam bumi Allah surutkan dia, keringkan, maka di mana lagi manusia nak dapat air? Manusia tak akan dapat air. Dan Allah beritahu, wa huwa allazi, dia yang menurunkan hujan. Ghaith ni tuan-tuan, dia ada satu kalimah lagi, hujan ni matar. Berbeza. Matar ini hujan yang Allah turunkan ketika mana sudah ada air. Orang duduk di bumi ni air ada dah. Apabila hujan turun tu, hujan tu dipanggil matar. Satu lagi, hujan yang mana air sudah kering. Maknanya sangat berhajat pada air. Sebab air ni tak boleh reka. Tak ada saintis boleh buat. Dan air tak ada ni tak boleh nak buat. Jadi apabila manusia sangat berhajat, hujan yang turun tadi dipanggil ghaith. Hujan tambahan. Hujan rahmat yang membantu manusia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, batu Allah sebut wa huwa allazi, dialah yang menurunkan hujan bantuan. Min ba'di ma qanatu, setelah mana mereka ni putus asa. Bila Allah Ta'ala tidak turunkan hujan, kemarau berlaku, tidak ada sumber air. Allah turunkan hujan. Kita ni tak hujan sebulan setengah. Nak masuk 2 bulan, rupuk kering habis. Tuan-tuan. Tak kering rupuk. Dan sehingga ada tempat-tempat kalau tak hujan setahun. Sehingga berlakulah sejarah 7 tahun tak hujan. Tak ada hujan. Ni. Jadi rupuk jadi kering, air kering. Kita sekarang ni tak berasa apa, biasa je. Biasa sebab ada air. Acu terang tak ada air. Kadang-kadang air minum tak ada ni, susah manusia. Mana air, tak ada air minum. Susah. Jadi oleh kerana air sudah ada, kita tak berasa mana. Kita tak berasa. Bila Allah turunkan hujan, wa yanshuru rahmatah, dan dia menyebarkan rahmatnya dengan air hujan tadi. Allah sebarkan rahmat dia dengan air hujan tadi. Dengan air hujan tadi kita boleh minum, ada air. Dengan air hujan tadi tanaman-tanaman jadi hijau balik. Adanya hasil bumi sebab sumber air ni. Sumber air. Wa huwal waliyul hamid, dan dialah Allah Maha Pelindung. Dialah pelindung sebenar, Al-Hamid, lagi terpuji. Hak lain-lain tidak sebenar. Hak sebenar yang melindungi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ayat 29, dalil akli. Dalil ni supaya manusia fikirlah. Seperti mana air hujan tadi, apabila kita baca daripada Quran ni, memang manusia guna apa? Manusia boleh tengok apa? Air hujan hak berlaku turun ni manusia boleh tengok dan dia guna apa? Ini pula dalil akli. Wa min ayatihi, dan daripada ayatihi, ayat-ayatnya, iaitu alamat kudrat, tanda-tanda kekuasaan Allah.
Daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah khalqus samawati wal ard. Kuasa penciptaan langit, lapisan langit dan bumi. Penciptaan lapisan langit dan bumi ini daripada tanda-tanda kudrat Allah. Dan kudrat ini hanya ada pada Allah saja. Tak ada pada orang lain. Dan tidak ada orang yang boleh buat langit bumi, tak ada. Allah saja sebut dalam kitab dia. Kalau ada kitab lain yang mari mengaku ada lagi Tuhan lain buat langit bumi, dia buat tubik kitab dia. Tak ada. Sehingga ke hari ini, sehingga ke hari kiamat, hanya kitab Quran saja yang sebut Allah Taala sebut dia buat langit bumi. Dia buat. Jadi wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ialah tanda kuasa kita semua boleh tengok pada penciptaan langit dan bumi. Langit ini kita nampak hak sa lapis. Hak lapis mula-mula langit pertama tu hak paling dekat dengan bumi. Hak paling dekat dengan bumi. Langit pertama kita tak siapa tengok pun. Tak. Tapi hak pertama tu hak dekat dengan bumi tu selapis. Atas nu kita kena tahu Allah sebut dalam Quran ada 7 lapis lagi. Atas pada langit pertama ni ada 7 lapis lagi langit. Dan setiap langit ni ada penjaga dia. Dia tak boleh masuk kosong-kosong. Rumah kita jaga ada pintu. Langit pun sama. Dia ada pintu dia ada penjaga dia. Tak. Hebatnya tak. Kekuasaan Allah Taala, pentadbiran Tuhan. Kemah dia begitu hebat sekali. Tak. Jadi lapisan langit ni, langit pertama dengan langit kedua ni, langit pertama ibarat duit 50 sen kita kata. Dan langit kedua ni umpama pada pasir yang luas. Kecilnya langit pertama. Pas langit pertama nak banding dengan bumi ni macam duit 50 sen tu je. Biar kita nampak. Dan langit pertama umpama pada pasir yang luas. Sehinggalah langit ketujuh. Tuan-tuan. Ini tanda kekuasaan Allah. Bila kita perhati tengok, semua ni Allah yang buat. Dan tanda kudrat dia, ciptaan lapisan langit dan bumi, wa ma batha fihima min dabbah, dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala biarkan pada kedua-duanya daripada makhluk yang melata, min dabbah. Disebut sini fihima fi majmu'ihima, pada kumpulan keduanya langit dan bumi. Tapi kalau kita boleh nampak pembiakan makhluk ni di bumi je. Cuma ada di udara burung. Burung ni main ke udara tapi dia biak bumi juga. Cuma dia main ke udara lah, terbang dia. Tapi tempat biak bumi juga. Jadi sini nak sebutnya tempat biaknya di bumi. Bumi. Min dabbah, daripada makhluk yang melata, ulama tafsir sebut makhluk yang bernyawa. Hak ada atas muka bumi ni sebut masuk dalam dabbah belaka. Yang mana hak bernyawa, yang duk melata, bergerak di atas muka bumi ni, semua termasuk dalam dabbah. Termasuk manusia. Termasuk binatang hak tak ada kaki seperti ular. Termasuk hak kaki banyak seperti lipai, masuk belaka dalam dabbah. Dan Allah Ta'ala biarkan. Benda ni tidak terjadi sendiri, tuan-tuan. Tengok makhluk yang melata atas muka bumi, hak biak kau lama kau banyak manusia ni tidak jadi sendiri, bahkan daripada tanda kudrat Allah. Allah buat, Allah izinkan. Wa huwa ala jam'ihim. Hak makhluk dia cipta ni, siapa satu masa makhluk ni apabila Allah nak matikan dia, Allah akan matikan. Dia ada tempoh dia. Apabila siapa masa dia, bila Allah nak matikan, Allah akan matikan. Allah sebut apabila dia matikan, wa huwa ala jam'ihim, dan dia Allah ala jam'ihim, di atas menghimpunkan semula mereka ni, idza yasha, apabila dia kehendaki suatu hari nanti, qadir, dia sangat berkuasa. Hak mana dia mati dah tu, dia nak berhidup semula ni, Allah Maha Kuasa. Nak beritahu kepada orang Mekah mula-mula Quran ni turun, orang Mekah tak percaya hidup semula selepas mati. Nak ayat kepada orang Mekah, mu tengok ke orang Mekah ni, orang ada hidup ni. Tengok boleh nampak Allah buat. Dia kudrat yang sama yang akan menghidupkan semula selepas mati. Apa susah? Susah ke? Tak susah. Sebab hak ada ni dia buat dah, dia mati nak hidup semula ya. Tidak susah pun. Mudah sekali. Sebab tu Allah Ta'ala sebut wa huwa ala jam'ihim, dan dia Allah di atas mengumpulkan semula selepas manusia apa makhluk yang mati ni, himpunkan semula mereka menghadap Allah. Apabila dia kehendaki suatu hari nanti, qadir, dia sangat berkuasa. Jadi ayat ni tuan-tuan nak beritahu
Kita ni apabila Allah Ta'ala sebut tentang alamat-alamat kekuasaan dia, kita sudah terima dah. Kata ya betul, yang menurunkan hujan Allah, betul kita hangguk. So lagi nak supaya kita terima segala nasihat-nasihat Allah daripada wahyu dia, kita kena terima. Dan segala pada syariat dia, kita kena tunduk patuh, nak minta tolong hak tu. Tak. Hak penciptaan belakang mu terima dah, hak ni pun hak le syariat dia pun kamu kena terima juga. Tak. Kamu kena terima juga. Kemudian ayat 30. Ayat 30 ini takhwif duniawi. Takhwif duniawi ini ayat-ayat yang Allah Ta'ala turunkan apabila hamba dia baca, melahirkan rasa takut untuk derhaka pada Allah. Bila dia baca berulang kali, dia tadabbur supaya untuk melahirkan rasa takut untuk derhaka. Nak derhaka ke Tuhan ni beringat. Kalulah berlaku penderhakaan gapo, kita cepat-cepat bertaubat istighfar, minta maaf. Jadi ayat ni kita baca tengok, wa ma asabakum min musibatin. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu daripada sebarang musibah. Dan apa saja yang menimpa kamu daripada sebarang musibah. Musibat ini nakirah. Apa saja musibah. Sebenarnya fabima kasabat aidikum, dengan sebab amalan kejahatan, dosa yang kamu buat. Amalan jahat kamu, amalan dosa yang kamu buat. Musibah yang Allah Ta'ala kenakan dengan sebab amalan kejahatan, amalan dosa yang manusia buat. Apa saja musibah. Kadang-kadang manusia ni kena musibah ke tu, musibah ke ni. Musibah ni yang kena pada manusia, ada yang musibah persendirian, kita sebut. Orang tu sakit. Contohnya dulu dia kuat khianat kat orang, Allah datangkan musibah. Kena dia. Sakit cuba badan. Ada yang musibah Allah turunkan, musibah ni umum. Dia am, kena habis seperti wabak. Wabak berlaku habis licin kena, ada sebab dosa manusia. Ni Allah sebut. Sebenarnya musibah yang kena pada manusia ni dengan sebab dosa-dosa manusia, amalan dosa yang dia buat. Dia macam mana nak buat supaya kita selamat? Kena baiki amalan. Manusia kena baiki amalan. Nombor satu, dia kena baiki akidah dia. Biar akidah dia tauhid, menepati kitab Allah. Dan dia kena baiki amalan dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Allah akan islahkan. Kena baiki amalan. Begitu pun musibah-musibah yang kena disebabkan dosa manusia, Allah tak bagi belaka. Allah tak bagi semua. Contohnya manusia buat dosa 100. Hak musibah turun tu untuk 2 kesalahan je. Sikit je, dipanggil serpihan saja. Serpihan saja. Tujuan Allah Ta'ala bagi musibah sikit di atas dosa manusia ni, supaya dalam ayat lain Allah sebut la'allahum yarji'un, mudah-mudahan manusia ni kembali kepada Allah. Sedar tak? Boleh jadi ni salah saya, istighfar. La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka ni sedar. Jadi dalam banyak-banyak dosa yang manusia buat, sebenarnya banyak yang Allah Ta'ala maafkan. Allah tidak bagi selalu. Maknanya kalau satu orang buat dosa, kena musibah. Buat dosa kena musibah. Buat dosa kena musibah. 100 dosa, 100 musibah kena. Tak? Kalau Allah bagi selalu. Tapi Allah tidak buat gitu. Kadang-kadang sikit-sikit daripada jari-jari musibah lagi. Sebab daripada dosa yang banyak yang manusia buat, banyak Allah ampunkan. Allah maafkan. Bukan kata maaf tidak diazab di akhirat, maaf dengan kata tidak diturunkan musibah. Wa ya'fu an katsir. Begitupun Allah Subhanahu wa taala memaafkan an katsir daripada kebanyakan dosa-dosa manusia, tidak diturunkan musibah. Jadi ayat ni Allah Taala mari supaya lahir, supaya kita semua beringat dan tidak derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana disebabkan amalan dosa manusia, Allah turunkan bala. Allah turunkan bala. Nak selamat perkara ni, kena baiki amalan. Kembali kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah, dan amalan kita menepati sunnah dan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kalau manusia yang buat zalim, kadang-kadang satu orang yang buat jahat, semasa dunia ni dia ada pitih. Seperti orang ngedar dadah. Dia ngedar dadah pitih banyak. Dalam undang-undang
hukumnya gantung siapa mati. Jadi oleh kerana dia piti banyak, dia boleh hejah. Nusuk situ, nusuk sini. Jadi menyebabkan orang nak cari dia, lepak tak ada dia. Tak boleh nak cari dia. Sebab tempat nusuk dia bisa berdoa. Tak ada ikat. Jadi Allah Ta'ala nak sebut, orang derhaka kepada Allah Ta'ala, yang melakukan kezaliman, dia jangan ingat seperti itu. Sesama manusia dia boleh lari. Orang nak ikat dia tak boleh. Tapi dengan Allah, Allah akan ikat dia. Dia buat derhaka pada Allah, dia tak akan lepas. Allah akan boleh ikat dia. Wa ma antum bimu'jizina fil ard. Dan kamu tidak akan sekali-kali dapat melemahkan Allah Subhanahu wa taala daripada tangkap kamu. Fil ardi, di bumi ini. Dalam kehidupan dunia ni. Kamu tidak akan dapat melemahkan Allah. Sesama kamu kalau bolehlah lemahkan. Mana mukjiz. Orang apabila dia lari, orang nak ikat tak boleh, dia melemahkan orang daripada tangkap dia. Cari-cari tak jumpa dia. Tapi dengan Allah Ta'ala tak boleh. Kamu sekali-kali tidak akan dapat melemahkan Allah daripada ikat kamu. Kat mana-mana pun boleh. Paling-paling tidak dekat apabila mu mati. Dan nyawa cabut daripada badan, tetap dia akan balik bertemu Allah Ta'ala. Dia tak akan dapat lari. Dia akan balik bertemu Allah di akhirat. Wa ma lakum min dunillah. Dan tidak ada bagi kamu min dunillah, selain daripada Allah, min waliyyin wala nasir, daripada sebagai pelindung, wala nasir, daripada sebagai penolong. Tidak ada selain Allah daripada untuk bagi kamu, daripada sebagai pelindung, daripada sebagai penolong. Pelindung ni tuan-tuan sebelum kena azab. Sebelum azab nak kena tadi, dia Allah Ta'ala nak kena ke azab, sebelum kena tu tak ada orang boleh lindung. Dia azab dia mari. Wala nasir. Apabila kena saja azab Allah, tidak ada orang boleh tolong. Dia Allah nak uji azab. Tak ada. Anak sebut wa ma lakum min dunillah, tidak ada bagi kamu selain Allah, min waliyyin, daripada sebagai pelindung sebelum kena azab, wala nasir, tidak ada sebagai penolong boleh tolong kamu selepas kena azab Allah SWT. Jadi untuk selamat perkara ni, kita semua kena jadi hamba yang taat. Hamba yang taat dengan erti kata akidah kita betul mentauhidkan Allah Ta'ala seperti mana kita Allah, dan amalan kita menepati sunnah dan syariat Allah SWT. Lagi ayat 32, takhwif duniawi juga. Takhwif duniawi kita kena ingat, ayat-ayat melahirkan rasa takut daripada untuk derhaka pada Allah. Ayat wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda alamat kudrat Allah, betapa kuasanya Allah. Al-jawar, kapal-kapal besar dan tinggi. Fil bahri, yang berlayar di lautan. Kapal-kapal besar tinggi ini berlayar di lautan ini, kal a'lam, seperti gunung-gunung di daratan. Supaya gunung, Allah Ta'ala sebut kapal-kapal yang berlayar di lautan, kapal-kapal besar ni hak berlayar di lautan sana, dia seperti gunung di daratan. Darat ni hak besar ke apa? Kalau kita dalam perjalanan, gunung, bukit. Bila kita nak pergi satu tempat, hak mula-mula kita nampak tempat kita nak pergi ni daripada jauh, kita akan nampak gunung dulu, bukit dulu. Hak lain-lain, hak binatang-binatang kecil itu duduk bawah tak nampak. Dia kau dekat baru nampak. Tak. Jadi kapal-kapal di lautan ni dia tak nampak. Kalau ada kapal ni akan nampak dulu. Dia seperti gunung di daratan. Tak. Dan kapal ni dia indah pada pemandangan manusia. Kalau orang boleh tengok dia masa dia belah laut ni, comel nampak. Nikmat pandangan. Kalau kita tengok, nikmat pandangan. Sehingga ada tempat-tempat ni ada teropong untuk tengok kapal-kapal ni berlayar, membelah lautan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ini kemudahan yang Allah Taala bagi melalui laut. Tak manusia boleh guna. In yasha yuskinir rih, sekiranya Allah Taala kehendaki, yuskinir rih, dia meredakan, dia menghentikan angin. Kapal ramai dulu, kapal guna layar. Masa tak ada enjin, tuan-tuan, guna layar. Dan kapal ni bergerak dengan layar. Bila ada angin, kapal bergerak. Lah ni orang guna enjin. Enjin ni kalau ada petrol, tuan-tuan. Tak, petrol tak ada, kapal kan terdampar juga, nak bergerak tak boleh juga. Lah ni guna petrol. Jadi kapal ni
Hak asal dulunya guna layar. Jadi apabila ada angin, ia boleh bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, in yasha, sekiranya Allah kehendaki, yuskinir rih, dia hentikan angin. Angin tak ada jadi. Hentikan angin daripada bertiup. Senyap jadi. Apabila angin berhenti, apa jadi? Fayadhlalna rawakida ala zahri. Maka jadilah kapal-kapal itu terhenti, terdiam, terapung-apung, rawakida, terapung-apung ala zahrihi, di permukaan laut. Nak bergerak tak boleh. Ingat, apabila Allah nak buat, Allah boleh hentikan angin sehingga kapal ni nak berlayar tak boleh. Jadi hari ni kapal ni banyak diguna oleh manusia. Banyak. Boleh jadi kita tak nampak. Sebab kita duduk main atas darat ni. Cuba kita cek kapal-kapal. Bawa muatan ni tuan-tuan, banyak sekali. Kadang-kadang sebutir kapal dia singgah banyak sekali negara untuk hantar barang. Lalu ni kita boleh tengok dalam channel-channel ni ada. Mana kapal ni dia pasang kamera, dia tengok perjalanan dia. Berbulan-bulan perjalanan. Berhenti di pelabuhan tu, berhenti di pelabuhan kapal. Pasal kalau dengan kapal terbang ni, dia kos dia tinggi. Nak hantar barang ke apa ni mahal. Jadi kapal laut juga murah. Jadi semua ini nikmat daripada Allah. Allah bagi pada manusia. Boleh. Allah permudahkan, Allah tundukkan kapal ni sehingga lautan ni sehingga kapal boleh berlayar. Jadi Allah Ta'ala sebut inna fi dzalika, sungguhnya pada kejadian, pada yang demikian kejadian, la ayat, banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Likulli sabbarin syakur, begitu pun akan dapat ambil faedah bagi setiap orang yang sabar. Sabar yang tabah menempuh musibah. Sabar dan tabah menempuh musibah yang kena pada dia. Syakur, yang bersyukur atas nikmat Allah Ta'ala. Bersyukur dan berterima kasih di atas nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Syukur ni tuan-tuan, orang bersyukur, dia boleh guna nikmat yang Allah bagi tadi menepati kehendak Allah. Dikira orang bersyukur. Ataupun Allah Ta'ala bagi tahu, au in yasha, ataupun sekiranya dia kehendaki, ya'sifannaha, Allah boleh kencangkan angin. Angin ni jadi kecil, bertiup. Sehingga kadang-kadang kencangnya angin bertiup ni rumah cabut. Hancur jadi. Ataupun kalau Allah kehendaki, ya'sifannaha, dia boleh kencangkan angin ni. Yubiquhunna, lalu dia hancurkan, tenggelamkan kapal-kapal tadi. Kerana kencangnya angin. Mari angin kecil, tenggelam kapal. Kita kata kapal terbang, kita banyak guna lah ni. Kapal terbang pun serupa tuan-tuan. Bukan kapal laut saja. Angin kecil ni kapal laut tenggelam. Angin kecil ni kapal atas jatuh. Kapal terbang, dia angin kecil berdoa. Sehingga hancur jadi. Hancur dia kena. Au yubiquhunna, atau kalau dia kehendaki, dia kencangkan angin, lalu dia hancurkan, tenggelamkan. Bima kasabu, dengan sebab amalan buruk, amalan dosa yang mereka buat. Allah sebut tenggelamnya kapal dengan sebab dosa mereka buat. Tapi tak banyak tenggelam tu, dosa banyak orang buat ni. Tak banyak tenggelam tu. Wa ya'fu an katsir, begitu pun dia memaafi banyak daripada kesalahan-kesalahan yang manusia buat. Allah sebut dalam Quran, dia maafkan banyak daripada kesalahan manusia buat. Sebab tu kalau tengok dosa manusia buat banyak, tapi tak banyak kapal tenggelam. Kadang-kadang tak ada tenggelam, kadang-kadang kapal terbang jatuh. Tak banyak. Orang lain boleh bergerak molek belakang, satu dunia boleh pergi molek belakang bergerak. Sebab ni wa ya'fu an katsir, Allah Ta'ala memaafi banyak daripada kesalahan manusia, tidak dihukum segera. Tidak dihukum segera. Maknanya kalau lah manusia buat dosa, tenggelam lalu. Pemana naik kapal buat dosa, tenggelam. Kalau naik kapal terbang buat dosa, jatuh. Kalau hukum segera, jatuh semua. Tapi oleh kerana Allah Ta'ala maaf banyak ni, tak banyak orang tenggelam. Tidak banyak orang tenggelam. Sebab apa? Hak ni wa ya'fu an katsir, Allah Ta'ala maaf banyak daripada kesalahan manusia. Wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina, wa ya'lama ni liya'lama, supaya orang-orang yang menentang ayat-ayat tauhid Allah, dia tak say tauhid Tuhan. Allah kata seru Allah saja,
puja Allah saja, dia nak seru juga selain Allah. Dia kata roh Nabi, wali, malaikat, jin boleh seru juga, boleh puja juga. Atas muka dunia ni tuan-tuan, orang yang makhluk yang dipuja selain Allah, makhluk yang diseru selain Allah, sasarannya yang dibuat sasaran oleh manusia puja selain Allah ni roh Nabi. Siapa dia? Di kalangan Nasara, dia seru, dia puja Nabi Isa AS. Nabi Isa ajar ke? Nabi Isa tak ajar. Di kalangan Yahudi, Nabi Uzair, dia seru Nabi Uzair. Di kalangan orang musyrikin Mekah, dia seru malaikat, dia seru jin. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran belakang. Semua ni tak ada sifat Tuhan. Tak boleh kita puja dia, tak boleh kita seru dia, berdoa minta hajat dengan dia. Sebab apa tidak boleh? Sebab doa ini ibadat. Ibadat hanya layak untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihatlah supaya orang yang menentang ayat-ayat tauhid Allah, Allah Ta'ala nak bagi takhwif duniawi semua tadi kita baca, supaya orang yang menentang tauhid Allah ni ingat, ma lahum min mahis, tidak ada bagi mereka daripada sebagai perlindungan, sebagai jalan tepat untuk nak keluar daripada azab Allah Ta'ala. Dia menentang ayat Allah Ta'ala, dia azab mari, nak berlindung pun tak boleh, nak cari jalan keluar pun tak boleh, supaya dia ingat. Jadi jangan jadi hamba yang degil, jadilah hamba yang tunduk patuh pada Allah Ta'ala. Jadilah hamba yang mentauhidkan Allah. Apabila kita mengaji kitab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dan hamba yang mengikuti jalan yang ditunjuk oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebanyak ayat yang kita baca ni, mudah-mudahan dapat ambil iktibarlah pada kita semua, dan kita cuba hayati dan kita sampaikan dalam kehidupan kita insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت